Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin. Wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ni. Kalau ikutkan tarikh Masihi, maknanya kita dah berada pada separuh yang kedua daripada bulan yang terakhir, bulan 12 dan 2020. Maknanya lagi 2 minggu saja lagi kita akan bertemu pula tahun yang baru ikut kalender Masihi. Dan ikut kalender Hijrah pula kita dah berada pada bulan Jamadil Awal. Jamadil Awal ini maknanya kita dah dekat sangat dengan bulan Ramadan. Kita berada pada awal Jamadil Awal. Jadi lepas ni Jamadil Akhir, kemudian kita akan bertemu bulan yang penuh kemuliaan, bulan Rejab, dan juga bulan Syakban. So maknanya dekat sangat-sangat dah. Habis Syakban, terus kita bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi-pagi macam ni Allah Taala pilih kita daripada ramai-ramai orang manusia dekat atas muka bumi ni. Allah pilih kita. Jadi itu satu nikmat yang sangat-sangat besar yang memang kita tak boleh nak nafikan. Okey, pada perbincangan kita yang lalu, kan, sebab kita dah masuk kepada siri-siri yang makin, kita kata makin mendalam dalam isu-isu berkaitan dengan keberkatan dalam menuntut ilmu. Kita nak mencari berkat dalam menuntut ilmu. Dan pada tazkirah kita yang lepas, kita dibincangkan tentang betapa pentingnya adab apabila kita menuntut ilmu. Barulah kita boleh mendapat keberkatan. So berkat ini akan dapat apabila adanya adab. So kita bincang panjang hari itu tentang adab. Dan kita katakan bahawasanya adab ini hanya akan kita dapat apabila kita belajar. Sebab kita perlu belajar. Dia bukan membaca, dia bukan mencari semata-mata. Sebab kalau kita ataupun baca semata-mata, yes, mungkin kita boleh dapat maklumat, tetapi kita tidak mendapat adabnya. Sebab kertas, helaian-helaian yang ada tulisan-tulisan itu, dia tak boleh mengajar kita adab. Adab ini kita dapat dengan bahasa perbuatan. Kita dapat belajar direct daripada guru ataupun daripada murabbi kita. So, kita bincang hari itu berkaitan dengan adab-adab ni. Tapi ada yang timbulkan persoalan. Iaitu, Ustaz, betul lah kita kata bila kita menuntut ilmu ini, nak dapat keberkatannya kena ada adab. Fine. Cakap orang putih tiba-tiba. Okay, fine. Tapi macam mana yang dikatakan adab itu? Adakah adab itu hanya seperti mana yang orang kita belajar bila bercakap kena lemah lembut, bila berjalan depan kena tunduk, jalan belakang kena minta izin? Masya Allah, hebat orang Melayu. Jalan belakang pun minta izin. Minta izin dia nak lalu belakang. Gitu sekali. Bila jalan tunduk dah begitu. Bila tunjuk begitu, siap ada lapik lagi. Macam tu Allah kata adabnya lah dia. Beradabnya anak siapa lah ni. Itu kadang-kadang kita faham adab itulah dia namanya. Maka kita kata adab dengan guru, macam itulah adab dalam majlis ilmu, macam itulah. Sedangkan kalau kita belajar daripada guru-guru kita, adab-adab dalam majlis ilmu ni pula terlalu banyak. Untuk mendapat keberkatan, nak dapatkan barakah, nak dapatkan ilmu yang betul-betul berkembang biak kebaikan-kebaikan dia. Dia bukan hanya semata-mata sekejap je kebaikan dia. Ini kita dah bina premis-premis ni dalam minggu-minggu yang lalu. Kita dah bincang-bincangkan tentang bagaimana yang dikatakan pentingnya berkat dalam ilmu itu. Pentingnya ilmu tu bukan hanya statik sahaja kebaikan dia, dan kebaikan itu bukan sekejap sahaja, 5 minit, 10 minit. Mungkin kita dalam tazkirah ni setengah jam, so setengah jam sahaja. So bukan itu kita nak
kebaikan yang betul-betul berkembang, bercambah, berterusan dan sebagainya. So kita dah bincang panjang isu-isu tu. Jadi soalan yang kita timbulkan tadi adalah bagaimana yang dikatakan sebagai adab dalam majlis ilmu, adab dalam menuntut ilmu itu sendiri, sampai bila kita memang akan mendapat kebaikan daripada ilmu tu. Hari ini yang banyak masalah yang timbul bukan kerana orang tidak belajar, kan? Ada jugalah yang tak belajar tapi pandai-pandai cakap pun banyak jugalah, kita tak nafi, kan. Jadi semua benda dia nak sembang pun ada juga, semua benda dialah juaranya, semua benda dialah pakarnya, itu ada. Okey, kita letak tepi dulu itu. Okey, kita tak pula kepada orang yang belajar. Ya, ramai orang yang belajar, ramai orang ada masters, ramai orang ada PhD, ramai orang yang belajar, tetapi masalah yang besar, isu yang pokok, ya, dia bukan isu cabang, bukan isu ranting, tapi dia adalah isu pokok, yang betul-betul daripada akarnya. Kerana apa? Dia belajar tetapi tidak mendapat keberkatan kerana tiadanya adab. Ini antara yang disebutkan oleh para ulama apabila dahulu kami belajar, kami terus belajar, tetapi akhirnya tiba-tiba diwujudkan sistem-sistem yang baru dalam pengajian. Maka akhirnya keberkatan itu yang hilang kerana adab yang telah hilang. So perbincangan tentang adab ini dia bukan hanya semata-mata jalan tunduk, walaupun itu yes, termasuk salah satu daripada adab. Kita tak nafikan. Okay? Apa yang dipanggil sebagai budaya dalam masyarakat kita tu memang dia sebahagian daripada adab. Tetapi bukan itu sahaja adab. Kan? Kalau kita perhatikan para ulama contohnya mengatakan adab ini sendiri dibahagikan kepada beberapa jenis. Kan? Di sana ada adab yang dipanggil sebagai adab pada diri sendiri. Yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kan? Sebab kita rasa macam adab ni semua yang ada kaitan dengan orang lain. Kita rasa macam antara kita dengan orang lain baru itu namanya adab. Kalau dalam hati kita, yang itu tak dipanggil sebagai adab. Itu lain. Itu mungkin budaya macam tu. Tapi pada diri sendiri, sebenarnya itu juga dipanggil sebagai adab. Dekat diri sendiri ni sendiri para ulama bahaskan panjang. Ada letakkan 10, ada letakkan belas, ada adab pada diri sendiri. Kemudiannya, barulah ada adab dengan guru. Ada adab dalam diri sendiri, lepas tu adab dengan guru. Bagaimana kita nak mengikuti guru kita, bagaimana kita nak mengagungkan guru kita, macam mana kita nak memuliakan guru kita. Kemudiannya, barulah ada adab yang dipanggil sebagai adab pada pengajian dalam majlis ilmu. Macam mana kita nak beradab apabila kita membaca kitab di dalam majlis-majlis, macam mana kita nak beradab dengan kawan-kawan sepengajian dalam majlis ilmu, macam mana kita nak beradab, kan? Itu pun panjang perbahasannya. Kemudiannya ada pula yang dipanggil sebagai adab dengan buku, adab dengan alat-alat ilmu kita tu sendiri. Ada pula panjang ulama bahas. Jadi kadang-kadang orang sekarang ni dah tak peduli, sebab zaman sekarang kita mungkin dah pakai e-book, kan, pakai iPad, tulis pun tangan, tulis juga tapi tulis pakai pen iPad dan sebagainya. Jadi mungkin adab-adab kita dengan alat-alat ilmu ini pun dah makin kurang. So ada perbincangan panjang pula berkaitan dengan adab-adab dengan buku dan alat tulis. Okey. Dan selain daripada itu, para ulama bahaskan juga secara panjang lebar adab-adab untuk mendapat keberkatan ini adalah adab tempat tinggal penuntut ilmu itu. Bagaimana cara dia menguruskan tempat tinggalnya juga rupa-rupanya ada kaitan dengan keberkatan ilmu yang dia pelajari. Uish, kata tempat tinggal saya, Ustaz. Suka hati saya lah saya nak buat macam mana. Kan? Saya punya rumah. Bukannya syekh saya datang rumah saya pun. Contoh je lah. Jadi kita rasa macam itu tak ada kaitan dengan adab. Rupa-rupanya ada juga. Jadi maknanya panjang lah. Yes, panjang. Perbincangannya panjang. Baru dah nak dapatkan keberkatan. Jadi susah Ustaz kalau kita nak beradab ni? Tak, sebenarnya tak susah. Kalau kita dilatih dan dilatih. Ada guru yang selalu melatih kita tentang adab. Memang sebahagian guru kita ni kan kadang-kadang kita tengok dia garang.
Ada guru kita yang sempoi, dia orang katakan sempoi. Dia kata, relax lah kan, kita belajar dengan dia full, relax je. Ada guru-guru saya ingat lah waktu belajar kan. Ada guru yang bila kita masuk tu, ya Allah, punyalah lemah lembut, baik hatinya dia, senyum, simpul, tak habis-habis, tak apa lagi. Orang duk tidur satu kelas pun dia tak kisah. Memang macam tu. Kan? Jadi kawan-kawan yang tengah ngantuk waktu tu, kena pula bawa lepas sarapan nasi lemak. Kan? Masuk dalam majlis ilmu, amboi kat negeri Arab pun ada nasi lemak ke? Ada, buat sendirilah. Kan? Okey. Jadi, bila belajar, mungkin ada yang tidur. Kan? Mungkin ada yang tidur. Syekh tak tegur pula dah. Syekh tak sound kan. Ada guru-guru kita yang macam tu. Kan? Memang relax. Kan? Mungkin guru begitu, dia punya faktor dia, kenapa dia begitu, sebab dia kata yang penting kau datang. Kau datang tu pun dah bagus dah. Daripada aku garang-garang kau tak datang terus. Jadi biarlah kau datang. Mungkin ada sebahagian begitu. Dan ada sebahagian mengajar kita adab. Mungkin ada yang rasa macam, ish, Syekh ni garang sangat lah. Ustaz ni cengih sangat lah. Tegas sangat. Asyik nak tegur ni, ini salah, itu salah dan sebagainya. Rupa-rupanya dia sedang mementingkan keberkatan pada ilmu yang kita pelajari. Tu pasal lah dia suka sound kita. Tu pasal lah dia garang dengan kita. Ada seorang guru saya bila mengajar, dia selalu sound direct kepada anak murid. Sampai ada anak murid yang terasa. Kan? Bila anak murid terasa, ada yang lari. Tak mau belajar lagi dah. Kan? Tak mau belajar. Jadi kadang-kadang kelas tu makin kurang orang. Adalah anak murid yang baik, jumpa dengan guru. Syekh, why not? Oh, why not? Tak apalah. Syekh, kenapa tidak Syekh lembut sikit? Tak payahlah tegur-tegur sangat. Sound direct sangat. Kalau nak tegur pun tegur belakang-belakang je lah. Tak payahlah tegur dalam majlis ilmu. Kesian kawan-kawan kita ni. Malu dia. Jadi tu yang dia lari terus. Guru saya kata apa? Dia kata, sengaja aku tegur di dalam kelas. Supaya aku dapat membezakan mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas dalam kelas aku ni. Orang yang ikhlas belajar daripada aku, dia kena tegur, dia akan terus datang belajar. Bahkan mungkin dia akan lebih rajin lagi belajar. Berbeza dengan orang yang tidak ikhlas belajar itu, apabila dia ditegur, dia akan lari. Kan? Sebab apa? Kena atas batang hidung sendiri. Kita ni kadang-kadang, bila kena sound orang lain, kita happy. Kan? Kita belajar, guru kita sound orang lain. Kita seronok dengar gelak kita. Lagi-lagi orang yang, yalah, ditegur tu, disound tu dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Kan? Kita boleh gelak berdekah-dekah. Sebab kawan kita kena. Kan? Orang lain kena. Kan? Sound orang sana, sound orang sini, kan begitu. Ada setengah-setengah guru begitu. Jadi, kita rasa seronok. Cuba yang kena tegur tu diri kita. Kan? Kena betul-betul pok atas kepala kita. Agak-agak kita seronok lagi tak waktu tu. Memanglah tak seronok kena tegur. Kan? Kita buat salah. Memanglah tak seronok. Malu pula. Aku pula kena. Sebagainya. Okey, tak apa. Tapi, kita nak datang lagi tak belajar. Sebab ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat tu apabila dia membetulkan diri kita. Kan? Barulah bermanfaat. Kalau ilmu tu sekadar tunjuk orang sana salah, orang sini salah, oh tu, dia tu salah, dia ni salah. Kita tak kena atas batang hidung kita. Macam mana kita nak manfaatkan ilmu tu? Jadi sebenarnya bila kena sound, setepek orang kata kan, setepek kena atas batang hidung kita. Sebenarnya, waktu tu kita sedang mendapat ilmu yang manfaat. Kalau kita terima. Kalau hati kita ambil benda tu. Tapi kalau kita tak terima, kita macam, ngata aku je lah tu. Ataupun, mungkin Syekh tak sebut nama kita secara direct kan. Mungkin Syekh kata, ada orang tu, kalau datang majlis ilmu je, asyik dah dengan handphonenya. Contoh. Kita ni memang asyik dengan handphone. Tapi kita kata apa? Demo ni lah.
Dia orang ni lah. Tadi habis dengan handphone. Okey. Maknanya, ilmu tu tak memberi manfaat lah pada kita kan. Sebab, walaupun sebenarnya ilmu tu ada kaitan dengan kita, teguran tu ada kaitan dengan kita, tapi kita dah letak cermin siap-siap kat depan kita. Dia pantul ke kanan dan ke kiri. Pantul sana, pantul sini dan sebagainya. Maka tak ada manfaat untuk kita. Ruginya kita kat situ. Datang belajar, tapi ilmu tak memberi kesan pada hati kita. Okey. Jadi, orang yang betul-betul ikhlas, hendak belajar, bila guru tu tegur dia, dia akan rasa ini ilmu yang boleh mengubah aku. Ini boleh memberi sesuatu yang besar kepada aku. Ini beza dengan orang yang belajar tetapi hanya untuk tujuan-tujuan mungkin nak mencari salah orang. Belajar tapi nak cari kelemahan orang lain. Belajar nak tunjukkan diri tu lebih hebat daripada orang lain. Nak kata diri tu bagus, bajet bagus, shot sendiri dan sebagainya. So ni semua niat-niat yang salah. Bermula daripada apa perkara ni semua? Daripada adab. Adab apa? Adab di dalam hati. Itu sebablah sebahagian para ulama' menyatakan, sebahagian para ulama' contohnya lah Imam Ibn Jama'ah contohnya, Asy-Syafi'i. Imam Ibn Jama'ah ni mazhab Syafi'i. Beliau kata antara adab yang paling utama, yang pertama sekali bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah ayyutahhira qalbahu. Dia menyucikan hatinya daripada segala macam tipu daya dan kotoran-kotoran serta hasad dengki dan akhlak-akhlak yang buruk. Supaya hati dia tu bersedia untuk menerima ilmu, nak menjaga ilmu, nak mendalami ilmu. Dia mesti daripada dalam hati betul-betul. Hati tu kena baik, barulah dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Baru dapat keberkatan. Hati kena baik. Kan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang cukup popular. Semua kita mungkin biasa dengar. Kalau tak biasa, jangan angkat tangan. Okay? Apa dia? Nabi SAW sebut, ala inna fil jasadi mudghah. Hadis tu kan? Ketahuilah bahawasanya di dalam hati, dalam jasad itu ada satu ketul daging. Yang mana iza salahat ataupun iza salahat, beza para ulama bahaskan panjang lah. Kan? Bila dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila dia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Dan Nabi SAW begitu, ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya ia adalah hati. Jadi simple lah. Ada satu kata-kata, kata salafus salih. Beliau berkata, haramun ala qalbin yadkhuluhu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah Ta'ala. Apa dia? Haramun ala qalbin yadkhuluhu nur. Haram ke atas satu hati memasuki ke dalamnya oleh cahaya. Maksudnya haram hati, satu-satu hati tu yang dimasuki oleh cahaya. Cahaya memang tak boleh masuk dalam hati macam ni. Hati ni haram masuk cahaya. Cahaya masuk memang tak boleh. Memang cahaya tak akan masuk pada dia. Haram kat sini bukan haram maksudnya berdosa. Tapi maksudnya cahaya tu memang tak akan dapat masuk ke dalam hati. Hati yang macam mana? Wa fihi syai'um mimma yakrahullah. Dalam hati itu ada satu perkara yang Allah Ta'ala benci. Dalam hati ada yang Allah Ta'ala benci, maka cahaya daripada Allah haram masuk ke dalam dia. Takkan masuk ke dalam dia. So, ini perkara ataupun kita kata apa, satu ayat yang sangat-sangat kita kata memberi kesan kepada kita. Sepatutnya sentak, #deep. Hati kita ni ada tak benda yang Allah Ta'ala benci? Luaran kita ni kadang ada orang tak suka tu, ada orang tak suka ni. Ada orang ada tak suka begitu. Itu biasa. Okeylah, ada orang dia tak suka muka begini. Ada orang suka muka begitu. Ada orang tak suka pakaian begini. Ada orang suka pakaian yang begitu.
Itu biasa kan. Bahkan mungkin kita sendiri ada orang dia tengok cermin, aku tak suka lah dia jerawat sini jerawat situ, aku tak suka lah tak lalat aku kat sini, kenapa tak kat situ, dan sebagainya, macam-macam semua benda ada je benda dia tak suka. Tapi tak suka tu tak memberi kesan sangat. Yelah, adalah beri kesan kalau nak pilih pasangan contohnya kan. Itu mungkin ada kesan lah dari segi fizikal. Tapi tak ada apa-apa sebenarnya benda tu. Tak ada apa-apa pun. Kan? Sekejap je habis lah. Tapi hati ni, bila ada benda yang Allah tak suka, cuba kita cek balik. Agak-agak dalam hati kita ni, ada tak benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka? Ada tak rasa takabur, rasa ujub macam mana? Kagum pada diri sendiri kan? Ada tak agaknya yang benda-benda yang Allah tak suka lah? Ada tak? Kalau ada, maknanya adab yang pertama pun kita tak lepas. Adab yang pertama kita tak lepas. Kita nak cerita pasal adab, kita nak sembang pasal adab, kita nak sembang pasal keberkatan dan sebagainya. Rupanya adab yang pertama pun kita tak lepas. Iaitu hati kita ni ada benda yang Allah tak suka. Cek balik pada diri. Ada ke tidak ujub? Ada tak kagum pada diri sendiri? Ada tak rasa hebat diri? Ada tak rasa nak sangat orang pandang, nak sangat orang tengok, riak, sum'ah, nak orang sembang-sembang cerita-cerita pasal kita je? Ada tak dalam hati kita begitu? Disebutkan kalau ada perkara yang Allah tak suka dalam hati, cahaya tak masuk dalam hati itu. Ini cahaya ilmu yang kita panggil sebagai barakah kepada ilmu tu. So, bukan calang-calang lah kan perkara ni. Bersihkan. Itulah pentingnya untuk kita belajar ilmu tasawuf sebenarnya. Kita belajar ilmu tasawuf, sebenarnya salah satu daripada sebabnya adalah untuk bersihkan terus hati. Supaya bila kita belajar, ilmu tu senang lagi masuk menyinari hati kita. Jadilah kita orang yang lebih baik. Kita belajar ni bukan untuk menghafal je. Kita belajar bukan semata-mata untuk tunjuk kita bagus. Kita belajar bukan sebab kita nak muntahkan balik semata-mata apa yang kita belajar. Kan? Bukan sekadar nak copy paste kan. Ataupun kita nak transfer sahaja ilmu daripada generasi sebelumnya kepada generasi akan datang. Bukan itu sahaja tujuan kita belajar. Kita nak belajar betul-betul supaya hati kita tu bersinar dan menyinari orang lain, supaya kita selamat dekat akhirat sana. Itu kan yang lebih besar sebenarnya, akhirat. So akhirat ni semua nilai mata wangnya, mata wang kita panggil, nilai mata wang semua tu nilaiannya adalah nilai yang pahala di sisi Allah. Allah yang bagi. So Allah bagi itu berdasarkan kepada hati kita, usaha kita dan sebagainya, semualah. Jadi kita perlukan semua aspek ni. Dan semua aspek ni kita akan dapat apabila ilmu itu diberkati. Apabila kita ada adab dengan ilmu-ilmu kita. InsyaAllah pada akan datang, kita akan baca lagi beberapa lagi adab-adab kita dalam menuntut ilmu yang akan menyebabkan kita mendapat keberkatan ilmu. InsyaAllah. So barakah dalam ilmu ini, dia kita bermula dengan adab pada diri sendiri. So adab pada diri sendiri pula kita baru sebut yang nombor 1 kan. Ada beberapa lagi perkara berkaitan dengan adab pada diri sendiri yang kita akan bincangkan pada pengajian ataupun tazkirah yang akan datang insya-Allah. Nama pun tazkirah, dia tak boleh panjang-panjang sangat kan. Alright. So seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe, subscribe kalau kat YouTube kan. Like dan follow serta share page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Terus menerus insya-Allah setiap pagi ada tazkirah pagi daripada ramai guru-guru kita. Insya-Allah kita mendapat manfaat yang besar apabila kita bersama-sama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan jangan lupa juga untuk tu ada yang warna putih dekat background merah tu, yang ada nombor-nombor tu. Nombor-nombor tu bukan nombor telefon kan. Nombor-nombor tu adalah nombor-nombor pahala untuk kita tu sebenarnya. Saham pahala untuk kita. RHB Bank. Okey, nombor akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ulu-ulu lah. Sedikit
dapat RM10 pagi-pagi macam ni kan, kita boleh dapat sedekah, mudah-mudahan kita dapat pahala yang panjang, kita dapat infak kan. Walaupun dapat sikit je kan, RM10 je Ustaz, RM5 je Ustaz, yes, dapat pahala yang panjang insya-Allah. Ada nombor akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara tu akan digunakan untuk kerja-kerja dakwah Majlis Dakwah Negara. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga mendapat manfaat yang berpanjangan. Terima kasih pada sahabat kita yang berada di belakang tabir, Saudara Haris yang berada di belakang tabir. Mudah-mudahan terus mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل الشر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.